Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Baik, terlebih dahulu saya nak tanya, suara saya dengar tak? Suara saya jelas ke? Boleh tolong komen, sesiapa tolong komen suara saya jelas ke tak jelas? Saya bimbang takut suara saya tidak didengari ya. Boleh tolong komen? Cik Zul ya, Cik Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Siti Zaliha kata dengar jelas ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Siti Zaliha. Puan kita apa nama Kak Zai ke apa ZZMI tu. Ya. Oh, hari ni birthday. Hari ni birthday ya, selamat ya sana helwah, selamat hari lahir, ulang tahun yang keberapa tu, mudah-mudahan ya Allah berkati usia, Allah panjangkan umur untuk orang kata Kak Zaidah ya, Kak Zaidah, lupa saya. Ya Kak Zaidah, semoga dia panjangkan usia, diberkati usianya, dipanjangkan usia supaya dapat ya mempertingkatkan amal ibadah kepada Allah, diberkati rezekinya insya-Allah ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan semua kawan-kawan yang sedang yang dalam menonton live ni pun boleh sama-sama doakan kepada Kak Zaidah kita ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati rezekinya, diluaskan rezeki dan sebagainya insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey Kak Zaidah ya, Allah panjang umur, alhamdulillah, tu nikmat tu daripada Allah Taala tu ya. Puan Nisa Ali ya, dan kawan yang rakan-rakan Yusna Yunus ya. Okey, Cik Zul daripada Bukit Jelutong, Shah Alam. Dekat je, ingatkan jauh dekat sini. Baik, pagi ni saya ambil masa sekitar 15-20 minit insya-Allah. Kak Zaidah yang ke-56. Allah ya, 56 dah Allah bagi kita usia Kak Zaidah ya. Alhamdulillah, syukur. Baik, pagi ni saya tajuk kita ini mungkin dalam perbincangan ilmu tasawuf lah ya, sikit berkaitan dengan wujud yang hakiki itu ialah Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk ni kita selain daripada makhluk, selain daripada Allah ya, sebenarnya kita ni tak wujud sebenarnya, hakikat. Baik, wujud yang hakiki itu ialah Allah Azza wa Jal. Maknanya selain daripada Allah itu hakikatnya tak wujud. Kita ni sebenarnya tuan-tuan perempuan tak wujud sebenarnya ya. Itulah yang dibahaskan dalam pengajian ilmu tasawuf berkaitan dengan Allah yang wujud yang hakiki itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah definisi makhluk ya? Definisi makhluk mudah aja, kullu ma siwallah. Makna makhluk ialah selain, semua selain daripada Allah itu makhluk ya. Maknanya kita ni makhluk, pokok-pokok makhluk ya, jin dan syaitan makhluk ya, semualah, semuanya makhluk. Kereta kita ke, itu semua makhluk ya. Pokok lah, haiwan, semua selain daripada Allah, planet ke bintang bulan, semuanya itu adalah makhluk. Baik. Jadi saya nak bacakan satu kata hikmah ya, kata hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Maknanya apa?
Maknanya antara bukti yang menunjukkan kewujudan Allah yang maha perkasa kepadamu ialah dia menutupkan penglihatan kamu kepadanya dengan sesuatu yang tidak wujud bersamanya. Makna dekat sini antara bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menghijabkan kita, Allah mendindingkan kita, Allah menghalangkan kita untuk kita sampai kepada Allah dengan cara kita tertutup dengan makhluk-makhluk yang banyak ni. Maksud dekat sini ataupun mafhum hikmahnya begini. Wujud yang hakiki itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Manakala selain daripada Allah disifatkan oleh arif billah, iaitu orang-orang yang kita kata orang-orang tasawuf, orang ahli sufi, ya, mengatakan selain daripada Allah itu sebenarnya tidak wujud. Maka kata Ibnu Abbad, seorang ulama, mengatakan ahli ma'rifah sepakat menyatakan bahawa yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tiada sama sekali. Ya. Maknanya kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya hakikat kita ni tiada. Tak ada. Tak wujud sebenarnya. Walaupun kita wujud di dunia ni, tapi hakikat sebenarnya kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Kita ni nothing, tuan-tuan sekalian. Ya. Walaupun kita ni orang yang hebat, orang yang dikenali dunia, orang yang dihormati, kita ni ahli, kita kata ahli korporat ke, kita ni orang yang tersohor sekalipun, sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. Walaupun kita tok guru, kita ni ahli ulama ke apa, sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. Sebab apa kita ni tak ada apa-apa? Sebab semua yang ada pada kita ni Allah yang punya. So maknanya kita tak ada apa-apa. Cuba cerita dekat saya, apa yang kita ada sebenarnya? Mata ni siapa punya? Allah Ta'ala. Hidung ni siapa punya? Allah yang pinjamkan. Rupa paras kita yang cantik ni siapa yang bagi? Allah juga, Allah yang pinjamkan. Tangan kita ni siapa yang punya? Bukan kita. Hakikatnya bukan kita punya. Walaupun kita kata this is my hand, this is my eyes, this is my nose, this is my mouth, tapi sebenarnya semua ni, walaupun kita ni tangan saya, ini kaki saya, ini suara saya, ini mata saya, ini rambut saya, ini baju saya. Memanglah kita kata ini baju saya, ini kereta saya, ini rumah saya, ini anak-anak saya, this is my wife, this is my mother, this is my grandma, semua. Ya, kita memang kata macam tu. Tapi di sebalik perkataan yang kita kata ini adalah aku, mata aku dan sebagainya, hakikatnya bukan kita punya. Ya. Sebab tu cantik satu lagu kan, almarhum Ustaz Asri Ibrahim daripada kumpulan Rabbani kan dia nyanyi lagu nasyid yang bagus liriknya. Ya, saya suka lagu dia kan. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita ada, sebenarnya Allah punya. Begitulah ya. Lagu tu kan. Speaking Ustaz, ialah orang Singapura kan rajin speaking. So kenalah speaking sikit ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nampak ya? Sebab tu kata ahli tasawuf, ahli sufi, para ulama mengatakan yang wujud hakiki itu ialah Allah semata-mata. Kita ni hakikatnya tidak wujud walaupun kita sedang ada duduk di dunia ini. So maknanya jangan sombong sangatlah. Ya, tak payah kita rasa besar diri sangatlah. Tak payahlah kita rasa hebat sangat hidup kat dunia ni. Sebab apa? Kita ni tak ada apa-apa. Oh, aku jutawan. Ya, memang jutawan, tapi kau tak ada apa-apa pun. Ya, duit tu pun bukan kau punya, Allah yang pinjamkan.
Oh, saya hebat ni, umur saya panjang. Ya, umur panjang tu pun, itu pun kerana Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, tak panjang umur. Ya, kan, Puan Kak Zaidah kan, umur 56, siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Akak boleh hidup sampai 56 tahun kan. Kalau Allah tak bagi, tak ada kita hidup sampai 56. Ya. Baik, bermaksud semuanya ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kena banyak syukurlah. Janganlah kita ni terlalu sombong dengan Allah Ta'ala. Ya. So hidup ni kena bahagialah. Kenapa kita tak nak bahagia? Ya, kenapa hidup ni kita nak nak orang kata stres dengan ujian? Ya, memang ada ujian, tapi ujian tu daripada Allah, sebab Allah nak tengok bagaimana kekuatan kita, bagaimana kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Tengok ya, berkata Abu Hasan Asy-Syazili, ini seorang ulama ya, mengatakan satu kata-kata yang cukup indah ya. Inna la nanzuru ila Allahi binadhril iman wal iqan fayughnina dhalika 'anid dalil wal burhan. Cukup indah kata-kata hikmah ya, kata-kata Abu Hasan Asy-Syazili rahimahullah taala. Apa kata beliau? Sesungguhnya kami melihat kepada Allah itu, melihat dekat sini bukan dengan pandangan mata ya. Ini kena jaga-jaga ya, jangan salah faham. Sesungguhnya kami melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan penglihatan iman dan keyakinan. Justru kami tidak memerlukan sebarang dalil dan bukti untuk ya nak membuktikan bahawasanya Allah itu Tuhan kami. Ini ialah pandangan ataupun apa yang dikatakan oleh ulama-ulama ataupun mereka yang arif billah, mereka yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah, dia kata apa? Sesungguhnya kami tidak perlukan kepada pandangan penglihatan, pandangan apa, bukti dalil tak payah ceritalah. Bukti ke dalil nak membuktikan Allah itu ada, itu mungkin bagi orang yang belum Islam. Ya. Rakan-rakan kita mungkin daripada Kristian, dia akan tanya, apa bukti ya, apa proofnya nak katakan saya, kenapa perlu saya masuk Islam, kenapa saya perlu kena percaya dengan Tuhan Allah. Itu soalan-soalan tu layak bagi orang yang belum kenal Allah. Tapi kalau kita yang dah lama Islam daripada kecil sampai ke hari ni, soalan-soalan macam ni tak perlu lagi dah. Sebab apa? Kita mengenalkan kita pada Allah bukan dalil, bukan bukti. Kalau kita ada macam ni, minta maaf cakap lah kan. Lebih kurang macam orang belum Islam lagi. Kalau fikir apa ya, kenapa Allah begini, kenapa? Ini maksudnya kita belum yakin Allah tu Tuhan kita. Ada satu kisah ya tuan-tuan sekalian ya. Satu kisah satu hamba, ni satu kumpulan ahli sufi. Mereka ini berlayar di lautan. Kemudian bila mana kehabisan stok makanan, keperluan dan sebagainya, maka mereka ni pun mereka buat decision, mereka berhenti ke satu pulau yang ada berhampiran dekat situ. Dan mereka pun berhentilah di pulau tersebut. Mereka pun carilah keperluan makanan, bekalan untuk mereka nak teruskan lagi pelayaran mereka ya. Kemudian dia orang pergi kat pulau tu, tengok tak ada orang pun ya. Duk jalan-jalan dekat pulau tu, terlihatlah satu hamba Allah, ada satu orang manusia ni duduk di pulau tersebut ya. Dan hamba Allah ni dia buat apa? Dia pergi menyembah tokong. Dia buat satu tokong, mungkin satu berhala kecil atau begitulah keadaannya. Dia pun duk sembah tokong tu. Maknanya dia belum Islam lagi, dia belum dapat hidayah. Maka ahli tasawuf ini pun, ahli sufi ni pun pergi berhampir dengan dia, tanyalah dengan dia, apa yang kamu buat ni? Kamu buat apa? Dia kata, saya sedang sembah Tuhan saya yang telah memberikan saya makan, yang memberikan saya hidup dan sebagainya. Maka ulama sufi ni kata apa? Ini bukan Tuhan ya, yang kamu duk sembah, kamu sujud tu bukan Tuhan kamu. Habis tu dia tanya, habis tu Tuhan aku siapa? Kalau bukan Tuhan yang aku buat, yang Tuhan depan aku ni. Kan? Ya, itu soalan tu mungkin bagi orang yang belum kenal. Dia kata, habis tu siapa Tuhan aku? Kan? Jadi ulama sufi ni, ahli tasawuf ni kata apa? Tuhan kamu dan Tuhan kami, Tuhan kita ialah Allah. Jadi dia pun tanya, apa buktinya? Apa buktinya kamu kata Tuhan kami, Tuhan kita Allah? So apa buktinya?
Jadi dia ni orang Arab, dia fahamlah bahasa Arab. Maka ulama tasawuf ni, ahli sufi ni, dia buat apa? Dia pun bacakan beberapa potong ayat Al-Quranul Karim kepada hamba Allah ni. Ya, bacalah ayat Al-Quran sekian, maka terlalu indah kata-kata ataupun kalamullah itu menjadikan hatinya lunak. Maka tersedarlah dia, lalu dia pun kata apa? Dia kata, berhenti, aku mendengar apa yang kamu bacakan ini. Dan dia kata, ini kata-kata kalam yang hebat, ya, dan aku yakin ini bukan kata-kata manusia biasa, ya. Tetapi persoalannya, siapa punya kata-kata ni? Sebab dia kata, mustahil manusia boleh buat bahasa yang indah macam ini. Dan aku tak percaya kalau ada orang boleh buat bahasa yang macam ni. Tetapi persoalannya pula, dia kata, siapa punya bahasa ni? Siapa punya kalam ni? Sebab sesuatu yang, contoh ya, bila kita dengar suara, mesti ada pemilik suara tu kan. Kita dengar di radio kan, kalau kita dengar pasang radio, tak nampak muka, ya, seorang, contohnya seorang ustaz sedang bagi tazkirah di radio, kita dengar, agak-agak suara tu ada ke empunya suara ataupun tak ada. Kita dengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita hendaklah, ya, bertawakal pada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kita dengar satu suara di radio kan. Jadi kita kata, oh bagus ustaz ni bagi tazkirah, ya, memperingatkan pada kita. Persoalannya, siapa punya suara tu? Orangnya tak nampak kan, tapi suaranya ada. Siapa pemilik suara tu? DJ bagi tahu, tadilah tazkirah telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hasan Adli, contoh kan. Oh, maknanya adalah pemilik yang punya. Kalau DJ tu kata, sekian tadi tazkirah yang telah disampaikan oleh satu suara yang tidak ada tuannya. Oh, kita saya rasa DJ tu pun lari juga. Kan, kita pun terus tutup radio meremang belum lama. Jangan buat main-main. Bermaksud, kalau kalam, bahasa yang indah daripada Al-Quran itu, indah bahasanya, siapa pemiliknya? Siapa empunya kalam ini? Kalau ada kalamnya, pasti ada empunyanya, pemiliknya. Maka ahli sufi ni kata apa? Ya, kalam yang kamu dengar yang indah itu bukan manusia. Sebab kamu sendiri mengatakan manusia takkan buat bahasa yang begitu. Tetapi ini adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Lalu dia kata, kalau begitu aku yakin Allah itu wujud. Lalu dia pun masuk Islam. Dia mengucapkan syahadah, dia masuk Islam. Setelah beberapa hari, tuan-tuan sekalian, maka ahli sufi ni dah selesaikan urusannya. Kemudian mereka nak teruskan pelayaran. Kemudian sebelum mereka berpisah dengan si muallaf yang baru masuk Islam ni, maka ahli sufi ni pun berilah sedikit sumbangan, ya, kepada makanan dan sebagainya kepada si muallaf ni tadi. Ya, si muallaf ni kata apa? Aku tak perlukan makanan sumbangan daripada kamu. Tak apalah, ambillah, kami nak bagi ni. Maka si muallaf ni kata, aku tak perlu, ya. Sebab apa dia kata? Ini menarik. Dia kata apa? Si muallaf ni kata apa? Dia kata, selama ni berpuluh tahun aku sembah Tuhan selain daripada Allah, ya. Sebab tidak ada sesiapa yang mengenalkan aku tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku duk sembah tokong ini. Telah bertahun-tahun aku sembah dia. Dan setelah aku bertahun-tahun sembah dia, aku diberikan makan dan minum, aku boleh hidup sampai ke hari ini. Itu dalam keadaan aku tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia, Allah, masih boleh bagi aku makan dan minum dan sebagainya. Tetapi di saat ini kalian telah mengenalkan aku akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika ini lebih menguatkan aku bahawasanya Allah lah yang memberikan aku makan minum, dan aku tak perlukan lagi bantuan dan sebagainya daripada kamu. Sebab sedangkan ketika aku jahil, Allah masih menolong aku, apatah lagi ketika aku telah mengenal siapa yang pemberi rezeki itu, lebih-lebih lagi dia akan tolong aku. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kadang-kadang kita tak pelik, tuan-tuan sekalian, nak cerita dekat sini, orang yang muallaf, kawan-kawan kita yang muallaf, kalau benar-benar dia masuk Islam kerana nak mengenal Allah, dia lagi hebat pada kita. Kadang-kadang kita tengok kan, ya, tengok ustaz-ustaz ataupun mereka kawan-kawan kita yang muallaf kan, masuk Islam. Bila masuk Islam, dia punya kenal Islam tu lebih hebat daripada kita. Padahal dia masuk Islam umur 40 tahun, 50 tahun, tapi dia punya kebergantungan dengan Allah tu lebih kuat daripada kita. Tawakal daripada Allah lebih kuat pada kita. Sebab kita Islam daripada kecil, tapi biasa-biasa. Tapi dia Islam umur 50 tahun.
masuk Islam umur 50 tahun, tapi tawakal dia lebih tinggi daripada kita. Sebab apa? Sebab dia kata 50 tahun dulu aku tak kenal Allah, tapi Allah bagi aku makan dan minum, aku ada nikmat macam-macam. Apatah lagi setelah aku masuk Islam, aku kenal siapa Tuhan aku, maka lebih aku yakin bahawasanya Allah tu akan membantu aku dan sebagainya. Ada? Maknanya kita nak cerita dekat sini, yang wujud sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kita nak merasakan bahawasanya kita ni rapat kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau persoalan dekat sini, kita rasa tak berapa yakin, ya, hidup kita rasa kosong. Sebab apa? Sebab kita tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya kata orang lain, saya pun sama, ya tuan-tuan sekalian. Saya tak kata saya bagus, ya. Ini yang kita nak sampaikan, yang wujud sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah seseorang itu telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak perlukan lain dah, ya. Hanya Allah lah, ya. Bila susah Allah, bila senang Allah, dia ingat Allah, ya. Bila bahagia dia ingat Allah, bila tengok muka isteri dia ingat Allah, sebab dia telah mengenal Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan sekalian, ya. Contoh, saya bawa contoh gini kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya seorang yang contohnya saya bila balik ke rumah kan, balik ke rumah, saya dah kenal sangat dah. Bila kita dah kenal bila kita kenal orang yang kita sayang, kita tak perlu lagi dalil, bukti dan sebagainya kan. Contoh, ya, perlu tak waktu saya ada isteri, saya naik kereta dengan isteri saya, perlu tak saya nak memastikan orang sebelah, duduk sebelah saya ini adalah isteri saya? Tak perlu lagi tuan-tuan sekalian, ya. Saya ada isteri saya duduk di sebelah saya, saya pun naik kereta dengan isteri saya pergi balik kampung contoh. Perlu tak saya, ya, nak memastikan lagi, membuktikan yang duduk sebelah saya ni isteri saya? Tak perlu dah kan. Hanya orang yang tak waras buat macam tu kan. Dia pergi tengok, kamu ni siapa? Isteri kita kata, saya isteri awak lah. Apa buktinya awak ni isteri saya? Isteri kita kata tengok kita, abang ni demam ke apa? Kan? Apa buktinya awak ni isteri saya? Awak jangan main-main, ya. Saya nak pastikan betul-betul awak ni isteri saya. Lah, abang tak kenal saya ke? Tengoklah rupa ni kan, suara saya ni suara orang lain ke? Tapi saya tak yakin awak ni isteri saya. Isteri kata sudah awak ni buang tebiat ni. Apa buktinya? Nak kena perlu ke kita bawa keluar surat nikah? Tengok surat nikah, inilah buktinya awak ni isteri saya. Tak perlu kan. Nak perlu bukti tamprin ke? Tak payah, ya. Itu saya kata hanya orang yang tak waras yang buat macam tu. Kenapa? Macam mana kita yakin yang sebelah kita ni isteri saya? Macam mana kita yakin yang sebelah kita ni adalah isteri kita? Kan? Tak perlu bukti, tak perlu dalil kan? Sebab apa? Sebab kita dah yakin dah dia ni isteri kita. Kan? Tak payah lagi dalil, tak payah bukti lagi dah. Tak perlu lagi nak dengar apa bukti, tak perlu lagi, sebab kita sudah sangat mengenali isteri kita. Isteri dah sangat kenal suami kita. Isteri tahu dengkur suami macam mana. Isteri tahu apa yang suami buat kat rumah. Isteri tahu apa tabiat suami ni, ya. Sebab apa? Dia dah kenal kita sangat. Sebab tu bila mana kalau orang yang sudah mengenali antara satu sama lain, dah kenal rapat sangat, ya, bila berpisah terasa rindunya kan. Macam mana seorang ibu sangat mengenali anak dia? Kan orang kata ibu ni ada insting. Kan, ibu ada insting. Anak tu duduk di Australia sana, belajar duduk di Australia sana, tapi ibu yang duduk di Malaysia ni, dia boleh rasa hati tak sedap, ya. Dia telefon anak dia, "Long, kamu tak sihat ke Long?" Long kata, "Macam mana mak tahu? Memang Long tengah demam ni. Mak boleh rasa Long tengah tak sihat tu." Macam mana mak tahu? Padahal anaknya duduk di Australia, maknya di Malaysia. Sebab ni ada perasaan kenal dan cinta kepada anak. Hubungan tu dah rapat sangat, kan? Maka itulah yang akan berlaku. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dah kenal, balik ke rumah saya dah tahu dah anak nombor satu saya ni, walau daripada jauh kita dengar suara dia, kita dah tahu dah ini anak nombor satu. Daripada jauh kita dengar dah, kita tahu ini anak suara anak nombor dua. Kita balik rumah, kita pergi tengok rumah, kita dah tahu dah, ya, pattern anak nombor satu, pattern anak nombor dua, pattern anak nombor tiga, macam mana cara dia makan, ya.
Kita dah tahu dah cara. Kalau balik rumah tengok dia bersepah je barang ni, ni anak nombor 3 lah ni punya kerja. Padahal kita tak nampak pun dia yang sepah kan, tapi kita dah tahu dah cara dia menyepahkan barang tu, ni anak nombor 3 lah ni, contoh. Ya. Kita pergi dapur tengok pinggan tu duk susun macam pelik begini, ni anak nombor 2 lah cara macam ni. Sebab kita tahu dah anak nombor 2 ni dia suka susun pinggan terbalik. Walaupun kita tak nampak yang dia susun pinggan tu, tetapi kita dah tahu dah cara dia susun tu. Sebab apa? Sebab saya sebagai ayah dah kenal sangat anak saya. Sebab tu bila anak kita sakit, kita rasa sedih kan. Anak jiran sakit, kita tak berapa sedih sangat kan. Anak orang lain sakit, kita tak berapa sedih sangat. Sebab apa? Bukan anak aku, kita tak kenal dia sangat. Siapa yang sedih bila anak dia sakit? Mak ayah dia lah kan. Kalau seseorang pergi meninggalkan kita kan, kita kata sian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita boleh cakap simpati gitu je kan. Kita tak rasa sedih sangat. Sebab apa? Sebab kita tak kenal sangat. Walaupun kita tahu itu ada kawan jiran kita dan sebagainya, tapi kita hanya rasa simpati je. Tetapi orang yang paling sedih siapa? Ahli keluarga dia kan. Sebab apa ahli keluarga dia sedih? Sebab ahli keluarga yang kenal dia rapat. Maka nak cerita dekat sini, apabila kita telah kenal rapat dengan orang yang kita cintai, maka kita akan rasa kesakitan dia kita rasai, kebahagiaan dia kita rasai. Begitulah tuan-tuan sekalian, bila kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya lebih lagi, ya, sepatutnya lebih lagi, ya. Tapi kita bila bahagia tak ingat Allah, bila sakit je ingat Allah tak? Sepatutnya bahagia ingat Allah. Kita kalau bahagia, kalau kita dapat satu nikmat, kita akan kongsikan pada cerita mak kita, cerita kat isteri kita kan, benda yang seronok. Sebab apa? Orang rapat dengan kita. Tapi jarang-jarang orang yang bila dapat nikmat dia cerita dekat Allah Ta'ala, ya? Dia sekadar kata terima kasih ya Allah. Sepatutnya bila dapat satu nikmat besar, semakin dia rapat dengan Allah, semakin dia rajin tahajud dan sebagainya. Allah, yang ni saya cakap untuk saya lah. Saya pun terkena juga tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya-Allah sekadar tu sajalah kot ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. So terima kasih kepada semua yang menonton live ni, yang share dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah. Kita pun perlukan hidayah juga. Apakah hidayah yang sangat kita perlukan? Iaitu ilmu. Ilmu ni satu bentuk jalan hidayah, ya. Bila Allah bagi kita kefahaman, maka insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita, ya. Dan insya-Allah saya sedang usahakan satu e-book insya-Allah, macam saya sebutkan semalam dalam live saya, iaitu bagaimana formula untuk kita mendapatkan hidup yang tenang. Saya akan sedang usahakan, insya-Allah tak lama lagi saya akan war-warkan, ya. So ada ke sesiapa yang nak kalau saya kongsikan formula rahsia hidup tenang, ya. Ini apa yang saya belajar dan apa yang saya temui daripada bahan bacaan saya, daripada guru-guru saya, ya, dan itu yang saya nak sampaikan kepada orang. Sebab saya nak bahagia, bukan saya sorang-sorang, tapi kita nak bahagia ramai-ramai. Kita nak masuk syurga bukan kita sorang-sorang, tapi kita nak masuk semua sekali, ya. Kita nak semua kawan-kawan kita yang sedang menonton live ni semuanya masuk syurga, termasuklah saya sendiri. Takkan kita nak masuk syurga sorang-sorang, takkan dengan keluarga kita nak semua, kalau boleh semua manusia dapat masuk syurga kan. Itulah harapan kita. Jadi kita nak bahagia bukan sorang-sorang. Ini yang saya nak sampaikan. Tapi nak dapatkan kebahagiaan tu ya, bukannya orang kata apa, mudah, ya. Tak semudah apa yang kita sangka. Sebab nak dapat syurga ni mahal. So tapi ada cara dia yang cuba saya kongsikan dalam formula itu, insya-Allah, ya. Saya sedang usahakan. Kalau ada ke siapa kalau saya buat nak ya. Baik, insya-Allah. Baik, yang saya dah cakap semalam, saya akan bagi kepada orang yang betul-betul nakkan saja. Orang yang tak nak, ya, kita bagi pun dia buang je. So kita bagi kepada orang yang betul-betul naknya. Dan ada special yang akan saya umumkan nantilah, ya, wallahu a'lam. So terima kasih kepada semua dan minta maaf yang saya tak sempat baca komen-komen kat sini. Terima kasih kepada kelapangan masa yang kalian berikan. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala yang Maha Tuhan atas kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf salah dan silap. Terima kasih, ya. Daripada Thailand pun ada, ya. Puan Zuraini daripada Thailand, ya. Baik, aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Jumpa lagi.